السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Bahkan nikmat dapat melaksanakan ibadah itu lebih patut untuk kita syukuri, kerana apabila kita melakukan ibadah itu tandanya Allah sedang memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, dan itu merupakan nikmat yang begitu besar. Berapa ramai orang yang tidak diberikan nikmat taufik dan hidayah ini, mereka mungkin melalaikan salat mereka, bahkan melalaikan masjid-masjid mereka. Mungkin juga mereka langsung tidak ingat kepada Allah. Maka bertuahnya kita diberikan taufik dan hidayah ini, sehingga kita dapat melaksanakan ketaatan dan ibadat kepada Dia. Maka bila kita selesai melaksanakan ibadat, satu-satu ibadat, ucaplah alhamdulillah atas nikmat ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pagi ini saya nak membawakan sebuah hadis yang mudah-mudahan dapat mengambil iktibar akan kita ini dalam menuju pada tahun baru 2024. Hadis ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu an secara bersendirian, one by one. Dan bila Abu Hurairah radhiyallahu an sampaikan kepada para sahabat lain, menyebabkan Abu Hurairah menangis sehingga pingsan dia, kerana dahsyatnya hadis ini. Hadis ini berkenaan 3 orang yang pertama sekali akan diseret ke neraka. Siapa mereka ni? Baginda sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan ada 3 golongan manusia yang pertama kali masuk di dalam neraka, iaitu orang yang mati fi sabilillah ataupun mujahidin. Yang kedua, ulama dan qari. Dan yang ketiga, orang yang dermawan. Apa yang menyebabkan mereka ni masuk ke dalam neraka? Pelik ni. Kenapa orang-orang baik ni masuk ke dalam neraka? Jadi Abu Hurairah sampaikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, sesungguhnya manusia yang pertama kali akan diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Orang ni dikenali berjuang sungguh-sungguh di jalan Allah. Maka orang tersebut dipanggil, didatangkan dan diperlihatkan kepada dia segala nikmat yang telah diberikan kepada dia di atas dunia. Dan dia pun mengakui, ya betul, ini nikmat yang aku telah dapat atas dunia dulu. Lalu Allah tanya kepada dia,
dengan nikmat yang aku bagi ni apa yang kamu buat? Maka laki-laki yang mati ketika berperang menegakkan agama Allah ni, dia kata, dengan segala nikmat ni aku telah keluar berperang semata-mata Engkau ya Allah, sehingga aku mati syahid. Maka Allah kata, kamu bohong, dusta kamu berperang supaya dikatakan kamu ni pahlawan, supaya orang anggap kamu ni wira. Itu yang kamu nak, dan memang sungguh manusia panggil kamu sebagai pahlawan, panggil kamu sebagai pendekar, panggil kamu sebagai orang yang sungguh-sungguh dalam medan jihad. Kamu nak mereka kata begitu, dan memang kamu dapat gelaran itu. Dan kemudian diperintahkan malaikat agar seret dia ni di atas muka dia, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Selanjutnya Nabi SAW sabda lagi, berikut orang yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu serta membacakan Al-Quran. Siapa dia? Ulama dan ahli Al-Quran atau qari Al-Quran. Maka yang kedua ini didatangkan, ditunjukkan kepada dia, diperlihatkan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Lalu mereka pun mengakui, ya benar, inilah nikmat yang Allah bagi kepada aku di atas dunia dulu. Lalu Allah tanyakan kepada mereka, dengan segala nikmat yang aku bagi ni, apa yang telah kamu lakukan? Kamu buat apa? Maka dia menjawab, ya Allah, dengan segala nikmat yang kau berikan ini, aku usaha menuntut ilmu, pergi ke merata tempat, cari tok guru macam-macam, belajar pelbagai ilmu, dan juga aku usaha membaca Al-Quran supaya Al-Quran kalam engkau ini diangkat ya Allah, semata-mata kerana engkau ya Allah. Lalu Allah balas jawapan mereka, kamu bohong, dusta kamu pergi belajar dan kamu mengajak supaya orang panggil kamu ni orang alim, supaya orang kenal kamu sebagai salah seorang ulama, dan kamu bacakan Al-Quran supaya orang puji suara kamu atau puji yang kamu ni seorang ahli Al-Quran. Maka begitulah yang dikatakan oleh masyarakat, begitulah pujian yang kamu terima oleh orang-orang, bukan kerana Allah, tetapi nak dipuji dan dipandang, diangkat oleh manusia. Maka diseret, diperintahkan malaikat untuk menyeret daripada muka dia, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Dan Nabi SAW selanjutnya menceritakan lagi tentang orang yang pertama masuk dalam neraka ni siapa. Berikut yang diadili adalah orang yang diberikan rezeki yang melimpah kepada dia, hartawan dia, bilioner, dan didatangkan, diperlihatkan kepada dia nikmat-nikmat yang dia terima, ditunjuk balik apa dulu atas dunia dia terima daripada nikmat Allah, daripada sekalian harta yang cukup banyak. Lalu dia pun mengaku, ya inilah nikmat yang Allah dah bagi kepada aku. Lalu Allah tanya kepada dia, atas segala nikmat ini, apa yang kamu buat? Aku bagi kepada kamu harta benda yang banyak, apa kamu buat? Maka laki-laki tadi ni dijawab, ya Allah, aku gunakan harta itu untuk sedekah, tak pernah tinggal sedekah aku tiap hari. Aku infak pada jalan yang engkau suka, yang engkau cintai, dan aku buat itu semata-mata kerana engkau ya Allah. Mengaku ni depan Allah.
Lalu Allah kata kepada dia, kamu bohong, dusta kamu buat begitu, kamu bagi banyak derma, kamu infak supaya orang panggil kamu ni dermawan, panggil kamu ni murah hati, dan begitulah orang cakap-cakap tentang kamu, orang puji kamu. Kemudian diperintahkan malaikat supaya menyeretnya di atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis ini merupakan hadis sahih riwayat Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila kita baca hadis ini, kita nak dapat apa? Satu benda yang kita nak dapat, iaitulah tentang niat. Relate kepada apa yang kita sedang lalui ataupun suasana sekarang ini. Kita sedang berada di hujung tahun dan nak memasuki pada tahun yang baru. So ini adalah momen, ini adalah masa-masa yang sangat penting untuk kita merenung balik. Apakah tujuan hidup kita? Apakah prinsip hidup kita? Apakah perbuatan yang telah kita lakukan dalam setahun yang datang, setahun yang ada sekarang ni? Dan begitu juga cara pemikiran kita, persepsi kita, cara pandangan kita melihat kehidupan. Adakah berbetulan ataupun tepat dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala nak? Bukanlah mustahil kalau kita ni kadang-kadang terpesong, jalan lurus dah mula-mula, satgi dia menyimpang, satgi dia guna ikut jalan yang salah, satgi dia macam tak nampak kehidupan dia ni, kabur begitu. Dan semua itu akan menjadikan hidup kita ni kadang-kadang terumbang-ambing, macam duduk di atas bot di tengah lautan yang ombaknya tinggi, tak boleh nak stabil. Begitulah kehidupan yang katanya manusia itu. Sebab itulah kita nak bicara dan sembang tentang niat. Kerana niat ini merupakan satu benda yang ada, yang kita tetapkan dalam hati, yang dengan niat itu menjadi kekuatan kepada kita untuk menjalani kehidupan. Saya nak bawa sebuah kisah lagi berkenaan tentang seorang ahli hadis dan ahli fiqh, namanya Sufyan bin Uyainah. Dia hidup pada abad kedua Hijrah di Mekah. Ada satu orang lelaki, dia mai jumpa Sufyan bin Uyainah rahimahullah, kira tok guru di Mekah lah time tu, menjadi rujukan. Lelaki tadi ni dia mai nak cerita pasal perangai bini dia. Jadi kalau nak mengadu ke, pilah mengadu pada orang yang betul. Nak cerita pun jangan duk sembang dengan member kat kedai kopi cerita pasal bini kita, hak bini cerita pasal suami dia, duk cerita kat tepi-tepi jalan. Kena pula kawan tu buat ada masalah dengan pasangan dia bagi solusi yang mengarut. Jadi pergi carilah orang yang betul. Lagi laki-laki tadi ni dia pergi jumpa Sufyan bin Uyainah. Dia nak mengadu pasal bini dia. Dia kata, wahai tok guru, aku nak mengeluh pasal bini aku ni. Dia buat aku macam, entahlah, sangat buruk dia buat aku. Cakap kasar, perbuatan pun macam tak hormat kepada aku. Awak jadi lagu ni. Aku ni ketua keluarga, kepala keluarga. Kita lelaki kepala keluarga lah. Tapi jangan ingat, kepala dia tak boleh pusing tanpa tengkuk.
Bini ni tengkuk. Dia ada buat keras lagu tu, kepala pun tak boleh nak pusing. Gurau kan. Jadi laki-laki tadi ni dia kata, bini aku buat ni macam aku ni hina sangat, aku ni orang paling hina pada dia. So bila dengar keluhan laki-laki tadi ni, Sufyan bin Uyainah dia sengap sebentar. Dia angkat kepala, dia kata, dulu masa kamu nak menikah dia, itu disebabkan apa? Hang nak menikah bini hang dulu atas dasar apa? Atau dasar dia ni cantik ke? Ataupun dia ni anak Tan Sri ke? Contohnya lebih kurang begitulah. Kan, kedudukan tinggi ke? Ataupun kait menikah dengan dia sebab dia ni anak orang kaya ke? Ataupun sebab apa? Maka laki-laki tadi ni dia mengaku, betul, aku menikah dia dulu sebab dia ni anak orang yang ada kedudukan sosial dalam masyarakat. Dia seronok tang tu, kan? Pak mertua aku, mak mertua aku ni tun, contohlah. Kan? Zaman tu mana ada Tun Tan Sri, tak ada. Maknanya status sosial ketika itu orang yang hebat dalam masyarakat. Dia kahwin kerana itu. Maka Sufyan bin Uyainah pun kata dan nasihatkan kepada dia, orang yang buat sesuatu kerana dia nak kemuliaan, maka dia akan dapat kehinaan. Satu orang dia buat sesuatu kerana mengejar kekayaan, maka dia akan dapat kefakiran. Dia pergi bernikah kalau disebabkan dia nak kaya dengan pernikahan tu, dia akan dapat kefakiran. So dia cerita, ini pengalaman dia tentang adik-beradik dia. Adik-beradik Sufyan bin Uyainah ni, dia kata adik aku Imran, dia pergi menikah kerana family itu status sosial dia tinggi dalam masyarakat. Maka akhirnya dia diperlakukan sangat hina oleh isteri dan keluarga isterinya. Yalah, dia tak ada apa-apa, pergi kahwin dengan orang status sosial yang tinggi, maka diperlakukan dengan penuh kehinaan. Dan seorang lagi adik-beradik aku ni pergi kahwin dengan orang yang maknanya dia nak kekayaan daripada family itu. Dia kahwin dengan anak dia kerana mengejar kekayaan itu, akhirnya dia jatuh dalam kefakiran. Bahkan harta benda dia pun diambil dan dirampas. Ini tak berlakulah kepada semua, tetapi ada berlaku kepada sesetengah ataupun segelintir orang. Jadi apa pelajaran yang kita boleh dapat? Iaitu niat sangatlah penting dalam nak menentukan hidup kita. Bahkan Islam pun ajar kepada kita untuk mulakan sesuatu amal dengan niat. Innama al-a'malu binniyat. Kita nak wudu, ada niat. Kita nak solat, ada niat. Kita nak puasa, ada niat. Kita nak pergi umrah, haji, ada niat. Islam ajar kita dengan niat ini. Kita cuba test. Daripada subuh tadi tak makan apa kan, kita tahan sampai maghrib lagi dengan tak makan tak minum, rasa-rasa boleh tak? Dia mai pukul 12 lagi, dia tak tahu bunyi apa dah dalam perut. Mula-mula dia duduk nyanyi dendang sayang. Lepas tu dia duduk nyanyi rock dah, tak boleh tahan dah dalam perut ni, mengeletar nak makan. Pasal apa jadi macam tu? Sebab kita tak niat pun nak puasa, saja tahan daripada makan dan minum. Berbeza dengan kalau kita niat untuk berpuasa, dia seolah umpama dia datang satu kekuatan kepada kita, boleh tahan daripada subuh sampai maghrib.
Tu yang nak kata niat itu membawa satu kekuatan dalam amalan kita. Dan di luar daripada ibadat sekalipun, niat sangat diperlukan. Niat apa kita makan ni? Niat apa kita pergi kerja? Niat apa kita main sukan? Niat apa kita layan family kita? Niat apa? Kalau niat untuk sekadar bersukan itu dapat kesihatan, makan itu boleh kenyang, sekadar itu sahaja niat, maka kita akan dapat tu sajalah. Melainkan kalau di hati kita ni ada niat untuk akhirat kita. Ya, aku makan ni sebabnya nak menghasilkan kekuatan untuk aku buat kerja. Kerja itu satu ibadat kepada aku. Aku perlukan untuk meneruskan kehidupan, nak jaga anak, isteri dan sebagainya. Jadi beza dengan orang yang tak niat ataupun niat. Dan Allah akan melayan kita sesuai dengan niat kita. Kalau niat kita hanya semata-mata kerana dunia, Allah akan bagi dunia. Sebab itu disebut di dalam hadis, faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang niat dia itu untuk dunia ataupun wanita yang dia nak menikah, dalam peristiwa hijrah itulah, dia pergi berhijrah kerana nak menikah satu orang di Madinah, bukan kerana ikut Rasul, kerana nak pergi menikah orang di Madinah tu. So Nabi kata apa? Fahijratuhu ila ma hajaru ilaih, maka dia akan dapat apa yang dia hajatkan itu. Dapat dunia ajalah. Dan ini yang dikatakan orang yang tersalah niat. Satu orang kalau daripada awal dia niat untuk mencari harta kekayaan semata-mata untuk dunia dia, maka dia akan jadi hamba kepada harta tersebut. Berbeza dengan orang yang mencari harta kekayaan untuk akhirat dia, maka harta kekayaan dia itu sangat-sangat bernilai, kerana bukan sahaja dia guna untuk diri dia, dia nafkahkan untuk anak isteri dia, dia gunakan untuk bantu orang susah, dia guna untuk infak harta kepada orang awam dan sebagainya. Maknanya setiap daripada harta kekayaan yang dia miliki itu bermanfaat bukan sahaja di dunia, bahkan akhirat. Itu bermula daripada apa? Niat mencari harta kekayaan. Macam tu juga orang yang berniat untuk mencari ilmu. Orang cari ilmu ni macam-macam. Ada yang nak dapat sekeping sijil, nak ada SPM, nak ada diploma, nak ada ijazah pertama, nak ada master, nak ada PhD, kerana nak dapat hak tu je. Maka dia dapat hak tu je lah. Melainkan kalau dia niatkan daripada awal, memang aku nak dapat ilmu dan aku nak gunakan ilmu itu untuk manfaat kepada aku, kepada masyarakat, supaya orang dapat kebaikan dia ataupun dapat mendekatkan diri dia kepada Allah. Berbeza cara dia belajar. Bermula daripada cara berbeza dia berniat. Saya di ILIM, saya buat kursus. Orang daripada sektor yang bekerja di sektor awam, khususnya dalam bidang agama ni, dia akan datang kursus di ILIM. Pertama sekali sebelum start kursus tu, saya akan ingatkan, apa niat kamu datang sini? Bos suruh ke? Kena paksa ke? Ataupun kerana nak sekeping sijil di akhir program, di akhir kursus tu? Maka buang segala niat yang tak betul ni. Niatkan untuk memang benar-benar menuntut ilmu. Sebab kalau nak sekadar sijil tu, datang menyembang dalam tu, tak ambil perhatian, lepas tu bagi assignment tak buat, di hujung lepas 3 hari kursus dapat sijil. Sijil boleh dapat, tapi ilmu dapat tak? Tak dapat. Maka itulah sebabnya penting kita tidak tersalah niat.
Tidak tersalah niat dalam kehidupan kita ni. Begitulah kita apabila nak masuk tahun yang baru ni. Ini time masanya kita menetapkan niat kita. Kita melihat di manakah target kita yang kita nak, dan kita atur strategi kita untuk mencapai target itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, orang yang paling rosak sekali adalah orang yang salah niat ataupun langsung tak berniat apa-apa. Tak kisahlah tahun ni ke tahun baru ke, sama aja. Ada siang ada malam, aku pergi kerja balik kerja, makan boleh tidur cukup. Anda tak ada niat apa untuk akhirat dia, nak melakukan suatu perubahan dalam diri dia ke arah yang lebih baik. Jadi orang yang macam ni, orang yang tak ada niat ataupun tersalah niat, maka dia tak sedar, dia tidak akan sedar arah dan tujuan hidup dia. Bagi mereka hidup macam biasa lah kan. Kalau akhirat duk kabur tahun ni, tahun depan pun sama juga, akhirat pun duk kabur macam tu je. Semayang tahun ni kita teruskan macam sama macam tahun depan. Tahun depan sama macam tahun ni kan, tak ada sikit pun berubah. So bagi orang yang dia lurus niat dia, nampak akhirat dia, dia pasti akan mulakan dengan niat memasuki tahun baru ini untuk membuat satu perubahan pada diri dia pada tahun yang akan datang. Kita kena mulakan dengan niat. Misalnya, kalau tahun ni kita baca Quran tapi tak berjaya khatam, macam mana nak khatam tahun depan? Tahun depan aku boleh khatam kurang-kurangnya sekali. Maka kita pun niat di hati kita, aku tahun depan mesti aku nak khatam sekali sekurang-kurangnya. Kita atur dah, kita lihat dah, oh, hari ada 364 hari. Helaian Quran ada berapa? Ada berapa helaian Quran? Ada 300 je. Maknanya kalau sehari kita boleh pergi baca sehelai, setahun tu confirm kita boleh khatam. Ataupun dan lebih lagi 60 hari, lebih lagi 2 bulan. Katalah dalam Ramadan kita nak ambil sebulan tu, kita tak ikut kita punya jadual, kita nak baca laju lagi, sehari 1 juzuk, tak apalah. Maknanya dalam setahun tu, dalam Ramadan kita boleh khatam sekali, dalam setahun tu kita istiqamah sehari selai boleh khatam, confirm boleh khatam. Kita dah start atur dah. Tahun ni aku sembahyang sunat ni, sembahyang qabliyah ba'diyah aja. Tahun depan apa yang aku nak tambah? Tahun ni puasa Ramadan ya. Tahun depan macam mana puasa sunat aku? Nak tambah tang mana? Jadi semua tu bermula daripada niat sekarang untuk mendapatkan kualiti yang lebih baik pada tahun depan. Ya, untuk apa? Lillahi ta'ala, untuk dapat redha Allah, untuk kejar ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malang bagi orang yang dia ni pakar dalam dunia tetapi jahil dalam akhirat. Jangan kita ni ialah, kalau bab dunia ni memang pakar lah kan, masing-masing ada bidang masing-masing. Ada bidang matematik, ada bidang sains, ada bidang kedoktoran, ada bidang ketenteraan, ada bidang kejuruteraan, ada bidang macam-macam bidang kita ni, pakar semua belaka. Tapi kenalah kita ni pakar dalam akhirat juga. Macam mana satu orang dia boleh kenal, kalau dia ni tukang mas, bawa kepada dia mas, dia pegang lagu tu je,
Ni dia kata 30 gram. Dia boleh timbang dengan tangan dia. Dia ketuk sikit, ini emas bukan 999 ni, ini 914 dia kata, contohlah. Dia boleh kenal macam tu, pakar dia dalam emas ni. Kalau kita ni ada kepakaran dunia begitu, sepatutnya kita juga pakar dalam akhirat. Maknanya bila tahu pakar dalam akhirat ni, dia sudah tahu ini suatu yang haram, suatu yang sunat, suatu yang makruh, suatu yang dibolehkan, diharuskan. Kita kenal dengan akhirat ni. Kita kenal apa yang amalan yang disukai oleh Allah. Kita kenal apakah sunnah Nabi SAW. Kita nak tambah something pada tahun depan. Jangan jadi sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Allah bagi tahu mereka ni mengetahui yang zahir daripada kehidupan dunia, sedangkan mereka sangat lalai tentang akhirat. Dunia pakar, tapi akhirat lalai. Disebut dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-7. Allah bagi tahu sifat ni sifat orang-orang kafir. Depa pakar dalam dunia ni. Kalau Israel tu dia cukup bangga dengan ketenteraan dia, contohnya ekonomi dia, politik dunia dia, tapi mereka lah orang yang paling jahil dalam akhirat. Maka Allah beritahu tentang orang-orang kafir begini, nampak hebat lah pada sudut dunia, tapi akhirat jahil. Kita tak mau jadi sifat itu pada diri kita. Kita nak, kita pakar dunia dan kita juga pakar akhirat. Maka sebab itu sentiasalah kita terus belajar dan terus belajar tentang akhirat ni, sehinggalah kita ni mengetahui jelas, nampak di depan kita hala tuju kita, nampak target kita, nampak sasaran kita, nampak goal kita, dan kita bekerja dan beramal ke arah itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tiap-tiap kali semayang ni kita sebut apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu merupakan firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 162. Allah perintahkan, qul, katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya semayang aku, wa nusuki, dan segala ibadat aku yang lain, wa mahyaya, kehidupan kita seluruh ni, dan wa mamati, kematian aku, lillahi rabbil alamin. Maknanya itu kita punya jalan kita. Nak melalui jalan yang sebegitu, hidup kita kerana Allah, ibadat kita kerana Allah, mati kita kerana Allah, kena mula dengan niat begitu. Kena ada niat daripada awalnya begitu. Maka mudah-mudahan setiap kali kita baca ayat ini, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kita ingat, kita diperingatkan dan kita mengingatkan diri kita bahawa kehidupan kita ini sentiasa diniatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila keadaan kita faham dan tahu benda tu, hidup kita akan penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan di bawah naungan tawakal kita, sangka baik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hasan Al-Basri dia pernah berkata, bila perhatian seseorang hamba kita lah, bila perhatian kita ini tertuju kepada akhirat, maka Allah akan menjaga hajatnya dan mengkayakan hati dia. Allah akan jaga kita. Dan bila perhatiannya tertuju kepada dunia, maka Allah akan bagi banyak masalah kepada dia dan menjadikan dia fakir di matanya,
Dia ni duk rasa tak cukup je. Gaji 100,000 sebulan pun rasa tak cukup. Rasa macam fakir lagi. Atas kerana apa? Kerana dia mengejar dunia semata-mata. Dan dia bangun pagi dalam keadaan fakir dan masuk ke petang pun dalam keadaan fakir, kata Hasan Al-Basri rahimahullah. Seluruh hidup dia rasa tak cukup. Tetapi orang yang mengejar akhirat, Allah akan mengkayakan hati dia. Dia akan sentiasa rasa cukup. Dia akan sentiasa rasa qanaah. Qanaah. Dia merasa bersyukur dan rasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada dia atas asbab dia berusaha itu. Dan muslimin muslimat sekalian, sebagai sedikit pesananlah sebelum masuk tahun baru ni, kita dah bicara tentang perbetulkan niat kita, tetapkan target kita dan beramal ke arah itu. Yang kedua, buatlah perancangan yang rapi. Rancangan yang rapi. Apa perubahan yang kita nak buat? Kena ada rancangan. Niat kita ni pun kadang-kadang awal je yang semangat, kan? Masuk sebulan, masuk 2 bulan, dia lupa. Dia lupa lah. Jadi cantiknya apa? Balik nanti, bila dah tetapkan niat, tulis atas kertas, tulis atas kad ke apa ke, letak dalam pintu almari kita tu, letak kat dinding ke, letak dekat office kita ke. Maknanya setiap kali kita tengok, kita akan ingat. Berbanding duduk dalam kepala, dia satgi dia dah kabur, dia dah tak nampak dah, dia tak buat dah. Bila kita boleh buat benda tu, insya-Allah kita akan sentiasa ingat apa niat kita untuk kita berubah pada tahun tersebut. Jadi kemudiannya buat perancangan yang rapi lah. Kita kata tahun depan aku nak apa? Nak puasa sunat Isnin Khamis. Tulis benda tu dan saya ingatkan diri kita. Buat perancangan. Maknanya ada sahur kita sediakan, perancangan dia tu. Jadi Ahad kita dah bertindak nak sediakan apa bahan-bahan nak sahur dan sebagainya, dan Rabu pun kita dah usaha. Jadi ada perancangan dia. Macam saya katakan tadi, bila nak khatam Quran, boleh buat sebenarnya. Kalau baca sehari selai memang khatam, tapi kena istiqamah lah. Yang ketiga, mulakan azam kita ni, perubahan kita ni dengan mengubah hal-hal yang kecil dulu. Jangan pergi terus besar, kan? Ni besar terus, maknanya aku berazam nak qiyamul lail 20 rakaat. Kita tak pernah qiyamul lail, tiba-tiba nak qiyamul lail 20 rakaat. Startlah 2 rakaat dulu, kan? Start tahajud je dulu. Kalau kita tak pernah buat lah, tapi biasa buat, tambah lagi sikit, kan? Jangan mula-mula tu terus nak semangat, kerana semangat tahun baru tu nak buat terus 20. Tu kira malam mula dengan malam akhir tu. Lepas tu esok tak buat dah. Mula dengan hal-hal yang kecil dulu. Yang penting adalah apa? Istiqamah. Kan Nabi SAW pernah bersabda melalui Aisyah radhiyallahu anha, adalah amalan yang lebih baik itu adalah yang berterusan walaupun sedikit. Itu lebih dicintai oleh Allah. Amalan yang dicintai oleh Allah berterusan biarpun sedikit. Jadi kita mulakan dengan hal-hal yang kecil-kecil dulu sebelum pergi kepada hal yang lebih besar. Yang keempat, carilah rakan ataupun komuniti yang boleh bimbing kita, yang boleh tengok kita, yang boleh tolong kita melakukan perubahan tu. Yang paling senang apa dia?
Cari komuniti, kawan dengan orang masjid, kawan-kawan dengan orang surau. Itu paling senang. Kalau jumpa di media sosial orang-orang yang baik macam tu, add jadi friend. Ataupun ada komuniti yang komuniti ilmu, komuniti Quran, komuniti apa-apalah yang boleh duk bimbing kita. Kan? Kena cari. Sebab kalau kita seorang-seorang, dia mula-mula okey lah, lepas tu hanyut. Sebab kata Nabi SAW, syaitan ni dia umpama serigala yang melihat biri-biri. Kalau biri-biri itu duduk bersendirian, maka pasti akan dibaham oleh serigala tu. Maknanya syaitan ni dia tunggu kita duduk seorang-seorang. Dia akan dia akan attack. Dan kemudian kena ada niat juga dalam hati kita ni untuk sabar dan dalam istiqamah kita. Sabar. Mudah je cakap, tapi nak sabar tu kenalah kuatkan hati kita. Nak berubah tu bukan senang, nak berubah ni. Nak pi bangun tahajud 2 rakaat pun bukan senang, kena sabar sungguh. Tak pernah buat, tiba-tiba nak buat, kena sabar sungguh dalam buat tu. Tetapkan diri kita istiqamah, nak buat tu. Kemudian percayalah pada diri dan berusahalah semampu mungkin. Kita percaya diri kita mampu buat, dan kita usahalah semampu yang mungkin. Kemudiannya kita meraihkan setiap pencapaian dalam perubahan. Kalau ada perubahan diri kita, alhamdulillah. Kita buat kenuri apa serba sikit, kenuri jamu anak bini. Bukan buat kenuri besar-besar macam kahwin tu, kan? Tu cara kita meraihkan ada perubahan dalam diri kita. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah agar Allah sentiasa memberi kekuatan kepada kita untuk mengharungi kehidupan pada tahun baru ini dalam jalan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa banyak-banyak, tuan. Doa tu senjata orang-orang beriman. Banyakkan berdoa. Okey. Dan itulah beberapa perkara yang mungkin saya nak pesan pada diri dan tuan-tuan perempuan sekalian dalam nak mengharungi tahun baru. Bukan sekadar seronok tengok bunga api, bukan sekadar seronok nak masuk tahun baru, tapi ada niat yang kita sudah tetapkan, nak buat perubahan apa pada tahun yang baru ini. Mulakan dengan niat, doa, tawakal, dan aturlah strategi sebaik mungkin. Yang pentingnya adalah apa? Niat kita untuk kebaikan akhirat kita. Sebab kalau niat untuk dunia ni, kita tak payah pesan pun kita akan niat kan kebaikan untuk dunia ni. Memang kita nak buat terbaik untuk dunia, tapi akhirat tu ramai yang terlepas pandang. Dia tak niat pun, dia tak azam pun, apa aku nak buat untuk akhirat aku. Tu yang kita kena perhatikan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum lebih baik. Baik. Satu ya? Dua. Dua. Ada tu ya.